Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih semua kerana meluangkan masa untuk bengkel Microsoft OneNote kita hari ini. Sebelum tu kita mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. Okay, so basically bengkel kita hari ini kita adakan secara hybrid. Untuk yang bersemuka face to face kita buat di dalam bilik seminar. Jadi kalau ada masalah ataupun perlukan maklumat yang lebih boleh datang ke bilik seminar lah. Kita ada dalam 10 orang sekarang dan juga ada juga online dalam MT. So kiranya kalau yang online ni nak lebih lebih fokus semua bolehlah masuk bilik seminar bila-bila masa. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi saya jemput Dr. Suhaila untuk bengkel kita hari inilah. Jemput Dr. Suhaila. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali syukur kehadrat Ilahi pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam siri 1 bengkel OneNote. Okey, sebenarnya ini adalah anjuran daripada unit e-learning pengajian kejuruteraan awam UiTM Cawangan Pulau Pinang. Okey, cadang tu dah lama dah sebenarnya daripada awal, daripada bulan 1 dah cadang. Tapi ada masalah teknikal sikit terpaksa kita anjakkan bermula hari inilah insya-Allah kita cadang nak buat siri. So kita nak buat sesi hands on, sesi santai-santai. Jadi akan perancangan awal 5 minggu, kalau ada keperluan untuk tambah kita akan tambahlah. Sebenarnya saya bukan the only speaker lah. Mungkin minggu ni kita akan ada speaker yang lain yang terdiri daripada ahli-ahli tim e-learning dan kita juga akan jemput nanti insya-Allah for sharing session rakan-rakan kita yang mana yang mungkin dah gunakan OneNote ni, especially untuk sebenarnya bagus untuk FYP monitoring lah. Okey, tapi pagi ni sesi pengenalan dulu. Okey, so terima kasih pada yang join. So insya-Allah sesi ni ada lot latihan yang kita akan share di akhir sesi nanti. Okey? Boleh nampak tak skrin? Nampak tak skrin? Skrin di Teams? Tak nampak eh? Kosong eh? Kejap. Saya cuba lagi sekali share. Kejap, kena ubah setting. Kita pakai share screen je lah ya. Okey, dah ada eh. Okey, so pagi ni sesi pengenalan. Sebenarnya nak minta juga semua yang join, kita ada sedikit survey. So kita akan ada survey kejap lagi dan pada akhir sesi jugalah. Okey, so terima kasih saya nak ucapkan kepada KPP dulu sebab menyokong program kita ni. Lepas tu kepada AJK tim e-learning PKA yang terdiri daripada Cik Hafiz, Puan Nolizan dan juga Cik Syauqi. Okey, so kita sebelum kita teruskan, kita jawab dulu survey form berkenaan dengan OneNote workshop ni. Okey, boleh scan QR code yang dipaparkan. Mungkin ambil masa dalam seminit 2 je kot, ada dalam beberapa soalan sahaja. Okey, kita nak tahulah macam latar belakang yang mana yang join sesi ni. Tak connect eh? Jap.
Ada eh? Okey, so kita nak tahu jugalah latar belakang, pernah pakai ke tak pernah pakai. Mungkin ada yang dah pakai yang lagi advance daripada saya sebab tu saya kata tadi, kita mungkin akan teruskan sesi ni untuk sesi-sesi sharing session selepas ni. Okey, macam saya sendiri saya pakai banyak untuk kegunaan dalam kelas online Teams, guna sebagai kelas notebook. Dengan pelajarlah menyemak formative assessment pelajarlah. Nanti mungkin ada, macam saya sendiri kalau FYP tu tak berapa full utilize sangat, guna juga sikit-sikit. Tapi kalau Hafiz, dia banyak, guna FYP untuk FYP monitoring dengan student. So nanti kita akan tengoklah, apa yang kita boleh buat sebenarnya dengan OneNote ni. Okey, so OneNote kita ni kita sign in menggunakan ID kita, Microsoft 365. Microsoft 365 saya percaya, semua dah okey, semua dah tahulah kan, bila kita sign in tu, kita sign in kita jangan lupa letak @staff.uitm. Sebab kalau tak letak @staff boleh masuk tapi kita tak dapat full features lah. Okey, so saya juga nak mengucapkan terima kasih pada, saya juga buat, hebahan ni kepada rakan-rakan saya di dalam grup channel Dr. Su. So pada yang rakan-rakan yang join terima kasihlah. Okey, so boleh bertanyakan soalan, sekiranya ada. Okey, di ruangan chat. Okey, untuk staf UiTM kita ada sediakan log latihan untuk staf, dan juga, di akhir sesi saya akan beri, redemption code sebab kursus ni part of Microsoft 365, course yang mana siapa-siapa yang join dia boleh dapat redeem code, daripada Microsoft, Learn. Okey? Okey, kalau ikut perancangan awal tu sebenarnya, sesi ni sepatutnya diadakan pada pukul 10 hingga 12, ikut kertas kerjalah. Tetapi sebab clash dengan, satu lagi meeting pukul 11 1 di bilik ini, that's why kita awalkan dan insya-Allah, untuk sesi selepas ni, sesi kedua kita akan start pukul 10 lah, 10.12, hari Rabu insya-Allah, selang 2 minggu lah, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Okey, boleh kita teruskan? Okey, sebenarnya ada satu soalan yang saya letak kat sini untuk dapat feedback. Kita ada di talian berapa ramai? Lebih kurang di talian lebih kurang 10 orang, dekat sini ada lebih kurang berapa orang kat sini? 8 orang, 7 orang, 8 orang. Okey, kita nak buat sikit survey. Sebenarnya kalau ramai syok nak jawab survey ni kan. Okey, kita nak tengok, okey, berkenaan dengan OneNote ni, ada tak yang pernah dengar tapi tak pernah guna, lepas tu dah pernah try guna, ada yang guna kadang-kadang, ada yang selalu guna, ada yang, suka guna, ada yang superstar lah memang apa, aktif guna dan memang dah gunakan, semua semua features yang ada dalam OneNote ni. Okey? Boleh kita dapatkan feedback sekejap for yang ni for satu soalan saja saya set. Okey, so sebenarnya, ini satu lagi yang sebenarnya saya pun nak buat sharing juga lepas ni. Ini juga berkenaan satu lagi, apa, uh,
apps yang boleh kita annotate. Maksudnya kita boleh annotate dalam kita punya, PowerPoint presentation. So, sajalah kita nak pakai, for apa, sebenarnya for introduction to rakan-rakan juga yang mana belum pernah pakai. Okey, sebenarnya kalau kita present dengan student tu kan, kita boleh guna jugalah, class point ni dalam kita punya PowerPoint. Okey, so boleh scan QR code dan jawab soalan, satu soalan yang tadi tu. Okey? Ni. Okey, yang pertama ni kita paparkan balik gambar ni, gambar ni. Okey, tak pernah, pernah dengar tapi tak pernah guna langsung. Pernah guna, pernah cuba guna, jarang-jarang guna, selalu guna. Okey, selalu guna dan familiar, dan superstar. Yang pertama tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak sama, lain. Ah, belum tekan lagi. Cuma, scan untuk ni dah ada 4 orang join, okey. Scan untuk join dulu. Kita kita, sebab daripada tim kita ni kan, kita introduce lah apa-apa, teknologi, digital technology tools yang kita boleh pakai untuk kelas kita lah. Okey? Mana pergi dah?
Okey, minta maaf komputer hang tadi. Okey, so kita teruskan dekat satu lagi ni. Hopefully yang ni okey. Okey, so yang quiz class point tadi tu tak dapat diteruskan sebab komputer yang satu lagi ni tak install. Okey, so kita teruskan dengan OneNote, OneNote punya introduction. Okey, kenapa kita nak guna OneNote ni? Sebab, yang pertama kita nak beralih kepada ni lah, sebab kita semua ada masing-masing punya device, tambah-tambah lagi bila, lepas PKP kan, masa PKP tu, kita dah start online learning. So, uh, kalau dapat buat survey tadi, soalan boleh tengok berapa ramai yang dah familiar semua kan, tak apa, maybe next series. Okey, so kita nak transform lah daripada, file yang banyak-banyak ni kepada, device. So device ni sebab yang untungnya kita punya ID, 365 ni dia boleh guna untuk 15 devices. So saya percaya kita ada handphone, kita ada tablet, ada yang ada iPad, lepas tu ada, komputer kan. Jadi sebenarnya OneNote ni bila kita pakai, dokumen kita tu dia akan always sync pada 15 devices. 15 devices. So macam tak kisahlah mungkin hari ni kita buka daripada laptop, kejap lagi kita mungkin ada keperluan kita nak buka daripada handphone. So kita boleh buat benda tu sebabnya kita boleh, dengan ID 365 kita tu kita boleh akses daripada, 15 devices. 15 devices tu adalah 5 komputer, 5 handphone dan juga 5 tablet. So memang mudahlah sebab OneNote ni, kalau tanya pandangan saya, apa itu OneNote? Saya akan kata OneNote ni macam kita punya, uh, kita punya buku, kita punya library yang kita boleh susun kita punya buku-buku dalam tu. Kalau tanya pandangan peribadi saya kan, so dalam tu kita boleh create folder yang dipanggil section apa semua. So memang, insya-Allah akan memudahkanlah. Okey. So kenapa OneNote? Okey, kalau kita tengok kat sini kan, memang bila Microsoft dia create, Microsoft 365 ni, dia memang support, 21st century learning. So elemen-elemen seperti collaborative, lepas tu collaborative, creativity, dua elemen penting ni, dia memang, embed sekali dalam OneNote. Lepas tu macam saya cakap tadi, bila kita pakai OneNote ni kita tak perlu lagi macam, risau nak dapat dokumen tu susah sebab kat mana-mana kita pergi, as long as kita ada, internet connection kita boleh access lah. Okey. Okey, sekejap lagi kita akan buat hands on tapi kita tengok, dulu review sikit kat sini. So kita nak tengok ada berapa jenis type of, notebook. Okey, yang pertama kita ada yang dipanggil personal notebook. So personal notebook ni, notebook ni OneNote lah, OneNote. Okey, pers Ustaz masih yang ni, cikgu remind. Kena switch. Sekejap eh. Di mana? Okey. Okey, lagi sekali ya, yang tadi tak nampak skrin yang saya paparkan ini yang saya tadi, sebut berkenaan dengan, kenapa OneNote, sebab dia support for, 21st century learning, element antaranya adalah collaborative dan juga creativity dan mudahlah sebab, dengan ID kita, 365 ni kita boleh diakses daripada 15 devices. Okey, so ada beberapa jenis, type of notebook kita panggil. Yang pertama adalah personal notebook. Personal notebook ni sebenarnya dah wujud lama dah, sebelum PKP lagi, masa
2017 semasa kita pertama kali dapat ID 365 kita dah sebenarnya ada akses kepada notebook ni. Yang dia panggil sebenarnya kita boleh panggil dia sebagai personal notebook lah. Personal notebook ni memang kita punya library, kita boleh susun kita punya buku teks dalam tu, kita boleh susun kita punya soalan-soalan passes dalam tu. Kita boleh macam-macam kita boleh simpan kat situ. Even kita punya dokumen-dokumen yang mana yang forward kat WhatsApp ke apa semua kita boleh masukkan dalam notebook supaya mudah untuk kita refer lah dan dia macam bersusun-susun macam library. Okey itu personal notebook lah. Lepas tu uh, apabila Teams diperkenalkan juga sebelum PKP lagi dah ada yang satu notebook yang dikenali sebagai kelas notebook. So kelas notebook ni dia macam edisi pelajar, notebook edisi pelajar. Yang mana dia yang best tentang kelas notebook ni kita dengan student berada dalam dalam satu notebook tu kita boleh akses kepada folder pelajar kita. Pelajar boleh upload dokumen dia, latihan-latihan dia dan kita boleh nampak daripada kita punya OneNote lah dan kita boleh semak, boleh tanda dan student akan nampak tu secara real time. Itu kelas notebook. Dan kelas notebook ni hanya boleh kita generate menggunakan Microsoft Teams. Kalau tanpa Microsoft Teams, kalau tak wujud Teams group kita dengan pelajar tu, Team channel, kita tak boleh dapatkan kelas notebook ni. Dia mesti kita generate melalui Teams. Jadi sebenarnya walaupun kita dah kelas fizikal, kalau kita masih lagi nak teruskan contohnya formative assessment kan dengan pelajar, tak payah student letak bawah pintu assessment tu kan. Kita masih boleh teruskan menggunakan Microsoft Teams walaupun kita tak gunakan untuk kelas online tapi kita boleh gunakan untuk assessment, especially formative assessment. Itu kelas notebook. Dan ada satu lagi yang nama dia staff notebook. Staff notebook juga kita kena generate melalui Teams menggunakan class type bila kita create class type, so dia ada staff notebook. Okay, so setiap satu beza antara kelas dengan staff ni dekat kelas ni dia akan ada senarai pelajar, dekat staff dia akan ada senarai staff dalam tu lah ahli dalam tu. Dan sebenarnya kita boleh lepas kita dah generate kita boleh guna daripada OneNote apps, tak perlu pun buka setiap kali daripada dalam Teams. Kita hanya perlu generate daripada dalam Teams. So once it generated, kita hanya perlu open kita punya OneNote dan kita boleh access dari situ. Okey. Okey, antara sebab-sebab kenapa kita nak pilih untuk guna OneNote. Yang pertama, dia ada banyak fungsi. Okey, boleh type, boleh tulis, boleh draw, handwrite, annotate. Write boleh convert jadi teks. Lepas tu kita boleh draw, dia boleh convert jadi bentuk-bentuk kan, shape-shape tu. Lepas tu boleh handwrite, boleh annotate. Lepas tu dia ada equation. So macam saya buat skema jawapan examination. Saya guna OneNote. OneNote ada equation. So selain daripada kita pakai daripada Word equation, kita juga boleh guna daripada OneNote equation. So memang mudah untuk kita buat skema jawapan exam, especially for calculation subject menggunakan OneNote, especially OneNote for Windows 10. Okey, sebenarnya OneNote ni dia ada dua version. Dia ada sekarang ni dalam komputer kita dia ada dua version of OneNote. Satu adalah OneNote, dia tulis OneNote sahaja. Itu adalah OneNote versi 2016. Nanti saya tunjuk perbezaan kedua-dua ni. Yang kedua adalah OneNote for Windows 10. Even though kita dah run Windows 11 tetapi OneNote masih lagi disebut sebagai OneNote for Windows 10. Kedua-dua ni adalah OneNote dengan versi berbeza. Okey, nanti saya akan tunjuk interface dia semua beza tapi yang saya paling suka dan saya rasa paling friendly adalah OneNote for Windows 10. Okey. Kita boleh add image, kita boleh add audio. So kalau meeting kita nak buat catatan, masa meeting tu kita catat minute of meeting ke, kita nak buat catatan semasa meeting. Bukan setakat kita catat, kita juga boleh klik record audio. So audio tu akan masuk ke dalam tu. Boleh video boleh upload, video kita boleh upload dalam tu. Kita juga boleh letak link YouTube. So kalau kita tadi kan ada kelas notebook, kita ada video di YouTube, kita boleh ambil link daripada YouTube dan kita masukkan ke dalam OneNote, kita paste sahaja dan dia akan terus
keluar dia punya screen macam dekat YouTube tu. So image yang apa dipanggil thumbnail tu akan appear dekat OneNote. Yang mana kalau dia ada play kat situ dan kita play dan students kita sebenarnya boleh view, boleh play video daripada YouTube di dalam OneNote. Lepas tu dalam OneNote juga dah di-embed dengan Microsoft Form. So memang ada feature form yang kita boleh klik daripada OneNote. Lepas tu boleh add file dan sebenarnya banyak lagi lah, nanti kita tengok bila sesi hands on. Okey, collaboration ni macam tadilah bila kita create bersama-sama, kita create sebagai kelas notebook ataupun staff notebook, kita memang boleh collaborate lah. Kita boleh collaborate dan dekat situ dia ada collaboration space yang mana ahli-ahli dalam tu boleh collaborate. Sebenarnya yang banyak pakai collaboration ni saya tengok macam budak-budak sekolah tadika dekat overseas. Dia memang masing-masing kan bawa Surface pergi sekolah, even though budak-budak sekolah kan. So masing-masing akan guna untuk collaboration space tu lah untuk menulis, mengira simple-simple matematik kan yang peringkat sekolah sekolah tadika macam tu kan. Okey, dan macam biasa kita boleh access dia anytime, anywhere and on any device. Boleh juga buka daripada browser. Okey, bukan saja device tapi daripada browser lah. Dan OneNote sebenarnya support blended learning. So mana-mana kursus-kursus yang kita daftar dalam blended learning tu sebagai blended learning course tu, sebenarnya kalau kita guna OneNote itu dah cukup untuk jadi evidence kita kan, ada 3 jenis evidence yang kita kena completekan bila kita daftar blended learning. So bila kita pakai OneNote ni dia akan fulfillkan salah satu daripada 3 kriteria tadi itulah. Okey. So blended learning ni nanti kita buat sesi lain. Okey, yang ni macam sama je macam yang tadi tu, macam-macam features yang ada dalam OneNote ni. Okey, boleh record kan. Yang syoknya bila saya pakai Good as Class Notebook boleh bagi feedback, tapi sesuai untuk formative assessment lah sebab student akan nampak kita punya komen tu, kita tanda tu real time. Real time. So markah tak boleh sorok lah kalau kita guna untuk apa macam dulu kan. Kalau guna untuk yang confidential tak boleh lah. Tapi untuk yang formative assessment, markah yang tak confidential boleh guna OneNote. So boleh guna untuk formative assessment sebab student boleh upload sebanyak mana yang dia nak, latihan-latihan yang dia buat dan kita boleh semak. Okey. So, ini adalah ikon OneNote. Sebenarnya memang akan confuse sebab ada 2 ikon yang sama mewakili satu OneNote 2016 dan satu lagi OneNote for Windows 10. Ikonnya sama. Sama ikon. Kalau boleh nampak dekat taskbar saya ni, saya letak dua ni mewakili satu OneNote for Windows 10, satu lagi OneNote 2016. Dia sama je, tak tahu beza kat mana. Memang nampak sama. Okey, yang ni nanti demo yang kita akan buat nanti. So ini adalah contoh ini adalah paparan OneNote for Windows 10. Ini yang saya kata tadi macam rak buku, lepas tu dekat yang kita nampak macam ada colourful ni kan, unit-unit ni adalah dipanggil section, yang mana dalam section tu boleh ada lagi subsection. Kita boleh susunlah ikut macam kita susun folder lah. So senang untuk kita akses. Kita akses balik bila kita perlukan benda tu. Okey, kita boleh susunlah. So setiap satu section ni boleh ada beberapa subsection. So banyak anak-anak dia dan pada setiap section ni masuk ke dalam dia ada course overview apa semua tu kan, itu adalah dia panggil page. So page juga ada sub-page dia. Nanti kita akan tengok bila kita masuk ke sesi hands on. Yang ni mungkin saya tak sempat delete dia punya file tadi. Sekejap eh. Okey, ini contoh lah, ini contoh, yang ni sebenarnya slide ni bukan saya prepare pun, slide ni memang ada
dalam trainer dashboard under Microsoft 365. Okey, so memang disediakanlah slide ni daripada Microsoft yang sediakan slide ni untuk apa trainer gunalah. So yang ni adalah contoh OneNote for Windows 10 . OneNote for Windows 10. Yang ni masih lagi consider as personal OneNote sebab personal OneNote ni dia kosong je kat sini. Sebab kalau kelas notebook ni dia dah ada banyak subsection automatically by default. Okey, sebenarnya kita boleh buat buku lah, kita boleh buat e-book kita dalam ni juga. Macam-macam lah ikut kreativiti. Ikut kreativiti sebab saya pun tak adalah 100% pakai, masih lagi dalam proses belajar juga lagi. Okey, ini yang tadi saya kata OneNote ni dalam kelas notebook mesti kita generate melalui Teams. Okey, kita explore together, kita masuk ke sesi hands on dan kita explore together. So sebelum tu saya nak start tunjuk daripada cara macam mana kita nak access OneNote browser. Okey. So saya nak masuk daripada in private window. So daripada in private window ni, okey. Kalau kita nak access kita punya semua dokumen-dokumen under 365, OneDrive kita, Word, Excel, PowerPoint semua kan. Kita sebenarnya boleh access daripada browser. Kita masuk ke office.com daripada website. Okey, masuk ke office.com daripada website dan yang mana kat sini juga kita boleh buka OneNote kita daripada sini. Okey, inilah dia homepage of Microsoft 365 kita. Kita masuk daripada link office.com. Office.com. Just type office.com, kita akan dapat paparan ni. Okey. So bagi yang belum sign in, kita kena sign in, dan bagi yang dah pernah sign in, bila kita masuk je office.com ni, dia akan terus open. Dia tak lagi perlu kita sign in setiap kali. Okey? Okey, ini dia kita dah masuk ke homepage Microsoft 365. Microsoft 365 homepage dia. So dekat bawah, bukan bawah belah kiri tu, dekat bawah dia ada OneNote ya. So kalau kita klik OneNote ni daripada sini, okey, kita sebenarnya open OneNote menggunakan browser. So OneNote boleh buka daripada browser juga. Okey, OneNote boleh buka daripada browser juga. So kalau kita perlukan akses mana-mana file kita ni, file OneNote kita ni daripada browser, tak menggunakan device, ini cara kita nak masuklah. Okey. Lepas tu OneNote kita juga boleh install dia punya apps melalui Microsoft Store. Melalui Microsoft Store, kita masuk ke Microsoft Store. Masuk bagi ke melalui Microsoft Store. Okey, cumanya ada ura-ura mengatakan Microsoft dia nak merge Microsoft OneNote 2016 dengan OneNote for Windows 10. Jadi sebelum ni dalam Microsoft Store ni ada dua-dua versi tu. Tetapi sejak few months ago, kalau kita masuk OneNote daripada sini, okey, dia tak keluar dua, dia keluar satu je OneNote. Dia keluar satu je, nampak tak? Ni daripada Microsoft Store, daripada komputer kita, kita boleh masuk. Okey, mana-mana komputer, tak mesti yang touch screen pun, semua komputer boleh masuk. Okey, daripada Microsoft Store, bila kita masuk ke Microsoft Store tu, kita tap OneNote, dia appear icon OneNote lah. Sebelum ni dia appear dua icon. Dua-dua icon sama tapi nama dia berbeza. Satu OneNote, satu lagi OneNote for Windows 10. Okey, sekarang ni kalau kita masuk, dia akan appear yang ni, satu icon saja. Tetapi yang tadi saya sebut saya selalu guna, yang tu adalah OneNote for Windows 10. OneNote for Windows 10. Yang tu yang saya rasa lebih user friendly.
Okey, dan puas jugalah saya cari balik kat mana nak dapatkan link untuk install OneNote for Windows 10 sebab saya dah cuba guna yang OneNote yang ni tapi tak berapa selesa pakai. So saya cari juga OneNote for Windows 10 dan akhirnya saya jumpa dia punya link tu. Ada link tu tapi tak boleh diakses. Maksudnya tak boleh download melalui Microsoft Store. Dapat link tu klik baru kita boleh install dalam komputer kita. Okey, link tu nanti siapa yang nak saya boleh bagilah di akhir sesi nanti saya akan share. Link untuk kita install OneNote for Windows 10. Okey. So sekarang ni nanti Ican tengok soalan jap kalau ada. Okey, so sekarang ni OneNote ya. OneNote kalau daripada komputer ada satu lagi Office ada di komputer kita ni selain daripada kita masuk office.com, masuk ke Office homepage Microsoft 365, kita juga boleh masuk Office apps. Masuk ke Microsoft 365 apps, pada komputer kita, ikon dia dah berubah tahun ini. Sebelum ni ikon dia warna orange. Warna orange sekarang ni dia dah berubah kepada ikon yang baru. Dia ubah kepada ikon yang baru dan dia juga ubah nama daripada Office 365 kepada Microsoft 365. Okey, so ini ikon dia bagi yang belum pernah klik, belum pernah sign in boleh sign in. Boleh sign in yang mana ini dia homepage so semua recent dokumen kita akan masuk dekat sini. Okey. Uh, Sekarang ni saya dah pinkan bila saya buka daripada sini OneNote, saya masuk dekat homepage OneNote. Okey, saya dapat saya punya file-file notebook saya ni yang mana saya dah pinkan pada taskbar. Okey, so saya nak paparkan dekat sini. Ini adalah OneNote for Windows 10. OneNote for Windows 10. Okey, OneNote for Windows 10 ni kalau kita tengok ini adalah kelas notebook. Kenapa kelas notebook? Sebabnya inilah yang tadi saya sebut ada rakan-rakan kita yang menggunakan OneNote ni untuk monitor FYP student. Okey, sebab bila kita create kelas notebook, pelajar kita ada dekat sini. So ini adalah folder-folder pelajar kita yang mana kita ada akses kepada setiap pelajar kita. Okey, tapi dia hanya dapat akses untuk dia seorang lah. Okey, so pada kelas notebook dia ada collaboration space, content library, teacher only section dan juga student section. Ini adalah content kelas notebook. Kita buka daripada OneNote for Windows 10. Okey, saya nak tunjuk perbezaan di satu lagi. OneNote. Okey, nampak tak beza? Beza tak? Beza sangat kan? So yang ni adalah OneNote 2016. OneNote yang apabila kita download daripada Microsoft Store kita dapat versi ni. Versi yang lain kan? Dia feature-features tu uh, hampir sama walaupun ada juga perbezaan hampir sama. Tapi kalau tengok kat sini macam syok lagi yang sana lah. Okey, syok lagi yang sana kan. Yang ni kalau macam list ni dia duduk kat tepi ni. Dia punya section yang atas ni dia panggil section kan, yang atas, bahagian atas ni textbook apa semua tu kan, yang tu dipanggil section. Yang atas dipanggil section. Okey, yang tepi ni dia panggil page. Page duduk belah kanan. So ini adalah OneNote yang kita install daripada Microsoft Store. Okey, yang satu lagi adalah OneNote for Windows 10 yang tak tahu kenapa tiba-tiba hilang daripada Microsoft Store tu. Tapi saya simpan link tu supaya kalau kadang-kadang kita format komputer ke apa, kita nak install balik kan, kita boleh install balik yang versi ni. Ini adalah OneNote for Windows 10 yang mana nampak lagi proper. Kan, nampak lagi proper kan. Okey, sebab dia punya section duduk yang hujung ni, hujung sekali ni. Lepas tu dia punya page dekat sini. Okey, so kalau kita nak, kita klik pada ada simbol buku kat sini, kecil tu, navigation tu kan. Okey. Kita boleh tutup ni lah. Kita boleh tutup section tu. Okey, dia ada arrow dekat atas yang mana kita boleh akses notebook lain. So semua ni dipanggil notebook lah. So kita boleh create lah sebanyak mana notebook yang kita nak. Okey, saya juga ada create notebook untuk personal. Ni personal notebook lah. So kalau personal notebook ni dia tak adalah yang
collaboration space, teacher only section tu semua tak adalah. So ini kita pandai-pandai lah nak susun macam mana kan, ikut kreativiti. Itu yang saya juga pernah share, saya juga pernah share dengan student last semester. Sebenarnya macam pelajar boleh ada apa, dia panggil apa, course file tu, course file dalam OneNote yang mana dia boleh susun ikut pelan pengajian. Dia boleh susun ikut pelan pengajian dia kan. Dia boleh susun semua tu. Dia boleh buat semua tu lah. Maksudnya setiap section ni boleh buat year 1, year 2, semester 1 sampai semester 8. Dalam setiap semester tu boleh ada kursus-kursus yang dia ambil. Lepas tu dia boleh masukkan apa, buku-buku ke apa, simpan dalam satu library. Dia yang susun sendiri benda tu. Okay, sama juga kita pun boleh buat macam tu. So yang ni personal notebook. So kalau nak search lagi yang lain-lain, yang ni lah. So mana-mana yang kita dah create daripada Teams, dia memang akan appear dekat sini. Yang mana yang tak appear, kita boleh create more notebook dan dia ada banyak lagi lah pilihan. Okey, pilihan dekat sini. Okey, kita buka satu new notebook untuk kita demo, start daripada setiap satu features yang ada dalam notebook ni lah. Okey, kita akan create satu add notebook. Okey, add notebook. Okey, yang saya tunjuk ni yang daripada komputer ya. Daripada komputer, sebenarnya kita boleh install juga daripada menggunakan kita punya Android phone, pada iPad, pada tablet kan, pada semualah, semua kita boleh install. Dan yang dekat gadget-gadget lain tu, dekat device macam telefon apa semua tu kan, yang tu kita dapat macam dalam iPad adalah OneNote for Windows 10. Kalau kita tengok kan dia punya ni bahagian tepi dia tu kan adalah OneNote for Windows 10. Dia punya versi dia tak keluar yang 2016 tu. Dia keluar yang bentuk macam ni lah, bentuk dia macam ni. Okey, kita boleh susun lah. Sebenarnya yang saya tengok yang kerap pakai ni macam Dr. Ruqayyah kan, dia memang very aktif pakai OneNote for Windows 10 ni. Okey, so let's say kita nak tengok macam mana cara kita nak create notebook. Okey, cara dia adalah daripada sini kita pilih add notebook. Add notebook. So notebook ni dia macam file-file kita, file Word kita, file Excel kita boleh berada pada mana-mana folder tau. So by default kita sign in dan dia akan masuklah nanti. Okey, dekat mana kita tengok. Add notebook. Kita buat OneNote workshop series 2023. Okey, pilih yang tadi add notebook dan kita pilih create notebook. So yang ni bila kita create dia jadi personal notebook. Dia tak jadi staff notebook, dia tak jadi class notebook. Sebab staff dengan class notebook hanya boleh kita create melalui Teams. Ada Teams channel baru boleh create class notebook dan juga staff notebook. Okey. So sekarang ni kita masuk dulu ke satu notebook baru yang mana kita akan try nanti saya akan perkenalkan nanti section-section yang saya cerita tadi, page-page yang saya cerita tadi. Okey, memang dia akan take some time. Sama juga bila kita first time generate OneNote daripada Teams, dia pun akan take some time. Okey, dia akan create tu, dia create dulu, baru dia akan appear lah. Okey. Lama pula. Tunggu dulu Yang ni memang hang terus ni. Okey. So, ini dah masuk tadi. Yang ini dipanggil sebagai notebook.
So kita dah berjaya create satu notebook yang nama dia OneNote Workshop Series 2023. Okey, ini notebook kita. So kita boleh ada banyak notebook. Kita juga boleh ada satu notebook tapi semua dokumen kita susun yang elok dalam section-section yang ada dalam ni. Okey, so sebelum kita create section dan page, kita tengok dulu apa yang ada dekat setiap ni atas ni. Okey, bila kita tekan home, dia yang atas ni dia lebih kurang dengan Word walaupun tak semua. Okey, dia ada paste, tu boleh tukar font, size, boleh ada highlighter. Lepas tu, okey, font formatting ada yang ni subscript, superscript. Lepas tu, bullet juga ada, numbering ada. Ini apa, dia panggil apa tadi ni? Okey, paragraph, heading. Okey, dictation feature pun ada. Dictation feature, dia memang ada banyak language lah. Kalau tak silap lebih daripada 36 bahasa kot. Dulu 36, tak tahu mungkin sekarang dah lebih. Okey, so itu home lah. Lepas tu pada insert, bila kita klik insert, kita boleh tengok kat sini, kita boleh insert table dalam OneNote. Kita boleh drag macam tu je. Lepas tu, dia ada ikon file ni, yang mana file ni kita boleh attach file. Attach file ni, maksudnya kalau kita pilih yang ni, dia akan masuk ikon file tu. Ikon file tu, dia tak open. Kalau kita nak dia open macam kita baca e-book, kita pilih print out. So bila kita pilih print out ni, contoh ni kan, perkeliling BL ni, bila klik saja, dia akan terus masuk dan terus open. Okey? Terus open. So kalau nak susun manual-manual perkeliling-perkeliling senang untuk kita akses, kita boleh buat daripada sinilah. Ini contohlah, contoh cara contoh print out. Lepas tu picture pun kita boleh ada 3. 3 ni sebab ada satu from camera. Okey, macam saya pakai Surface ada kamera belakang, kamera depan. Kamera belakang boleh ramai cikgu-cikgu dia guna untuk ambil gambar latihan student dan terus upload dalam ni sebab dia pakai personal OneNote. Cikgu-cikgu banyak pakai personal OneNote sebab tak aktifkan Teams. Kita guna Teams. So kita boleh student upload sendiri assessment student. Okey, kita boleh add from file, picture from file. Kita juga boleh search from online. Kita boleh search from online. Saya add ni untuk demo tu. Okey, so daripada online ni sebenarnya dia macam kita guna Bing nak search image ke guna apa, guna Chrome nak search image, Google ke kan. Guna Edge nak search image kan. So kita just type sajalah kat sini kan. Contohnya nak cari BIM, structure analysis. Boleh keluarlah dan kita boleh pilih. So bila kita insert, okey, kita insert dan saya banyak gunakan this feature bila nak assign formative assessment dekat student. Sebab apa? Kita buat benda ni dekat teacher only section, dah siap soalan, lepas tu send pada file student. Send pada file student. So buatlah soalan kat sini, type soalan dan boleh ni lah. Dan macam saya tengok macam ikut pada nature of subject lah kan. Kalau macam cikgu-cikgu saya tengok kan yang mengajar biologi kan, dia boleh masukkan jantung jantung kat dalam ni, gambar jantung, boleh label-label apa semua, memang menarik lah kan. Kita ikut kepada kita punya courses lah kan. Macam mana cara kita nak guna yang ni. Okey, ini picture. Kalau macam minit mesyuarat kan pun kita nak buat catatan dekat sini, nak ambil gambar bukti-bukti event ke apa semua, kita boleh tangkap gambar dan terus masuklah. Ini contoh kita masukkan picture. Lepas tu online video, kita masukkan link video kita tu. Okey, link video, kita boleh upload video. Lepas tu yang ni jarang pakailah sebenarnya, link siapa jarang pakai. Audio yang tadi saya kata tu, audio kita boleh record. Ni dia dah record. Bila tekan audio, dia dah record sesi kita ni. That's why tadi saya kata, kita sebenarnya bila kita masuk meeting tu, kita nak buat catatan kan. Kita sambil catat, sambil record. Sambil record. So, dia dah record kita punya inilah kan. So, macam setiap usaha mesyuarat kan.
nak record kan. Dah tak sebenarnya tak perlu dah pakai recorder ataupun pakai handphone boleh juga, tapi catatan kad lain, dengar kad lain. Yang ni kan dia serentak lah sambil kita catat, sambil kita, record, audio recording ni. Okey, so ada recording, lepas tu mana lagi tadi? Audio, lepas tu ada, meeting detail. Meeting detail. Meeting detail ni dia akan link pula dengan, yelah kena sign in, yang ni pun, something yang saya tak pakai sangatlah, tapi saya just tunjuk, for introduction apa yang, OneNote ni boleh buat. Oh tak boleh, yang ni dia linkkan dengan, oh kejap. Okey, kat tepi ni nampak tak, dia ada 2 jenis akaun. Ramai yang confuse, sebenarnya dengan Microsoft ni, ID kita ni yang bawah ni, work or school account. Microsoft account bukan ID 365, dia ID personal kita. ID Outlook, Hotmail, boleh boleh nak register Gmail kita pun boleh, itu adalah Microsoft account. So yang kat bawah ni, work or school account, ini baru, Microsoft 365 UiTM. Kejap. Ni dekat meeting detail, sebab meeting detail ni pun tak pernah pakai, saja nak tengok apa dia boleh buat kan. So dia linkkan dengan, dia suruh kita sign in. So bila sign in, tekan meeting detail ni, tekan meeting detail, dia link kepada Outlook meeting tu, dia cakap kat sini kan. Outlook meeting, dan dia minta kita sign in. So bila dia minta kita sign in, dia bagi tahu kat sini ada dua kategori account. Sajalah, tadi, just nak inform yang sebenarnya kita ni memang ada 2 account. Dalam komputer kita ni, kita ada 2 jenis account Microsoft. Yang pertama, disebut sebagai Microsoft account, dan Microsoft account bukan 365. Bukan 365, dia adalah personal account. Ada certain thing dalam komputer kita ni, termasuklah tadi Microsoft Store, yang mana kita nak aktifkan, kita pakai Microsoft account, bukannya, 365 account. Yang tu kalau kita, dah linkkan dengan Gmail, Gmail lah. Kalau kita linkkan dengan Yahoo Mail lah sebagai kita punya Microsoft account. Atau kalau kita nak create new, kita boleh create new, boleh pilih either outlook.com ataupun hotmail.com. Okey. So yang kat bawah satu lagi tu, work or school account, ini adalah kita punya account 365 ID UiTM tu. Okey. So dia memang ada beza ni. So dekat dalam komputer kita ni dia ada perbezaan. Ada certain apps yang boleh guna kedua-duanya. Ada certain app yang hanya boleh guna personal account. Ada certain apps yang hanya boleh guna 365 account, work or school account. Dia memang macam tu. Okey, alamak silap. Staff. Okey, okey. Dia sebenarnya dia linkkan dengan kita punya Teams calendar juga. Dia linkkan dengan Teams calendar. Okey, saja cuba je ni. Okey, lepas tu tadi kan saya dah sebut saya banyak gunakan OneNote for Windows 10 ni untuk saya buat skema. Okey, so dekat sini dia ada simbol. Okey, dan dia juga ada equation. So saya suka guna equation yang ni lah. So bila nak buat contoh, nak buat, skema jawapan kan, buat daripada sini, boleh paste kat mana-mana. Nak paste ke Word boleh, nak paste ke Canva boleh, nak buat slide, bagi cantik slide, nak masukkan formula-formula yang banyak-banyak. Buat dulu dekat sini, lepas tu paste dekat Canva untuk remove dia punya background, dan kita punya formula tu jadi cantik ya. Dan semua tu saya buat dengan OneNote, for Windows 10. Tak berjaya buat dengan OneNote 2016 tu, berjaya buat dengan OneNote for Windows 10. Okey, so ini under equation. Okey, yang mana dia ada semua ni lah, nak buat matrix ke apa kan. Macam kalau saya kan nak buat equation, macam ni. Nak cari displacement, memang, sekejap je ditutup. Memang lagi, saya rasa mudah lagi yang ni nak pakai daripada yang dalam Word tu. So saya buat dulu daripada sini, kemudian, kita
Okey, kopikan ke dalam Word. So lepas dah tahu ni memang saya banyak pakai yang daripada sinilah, daripada sini dan, buat pun sekejap je. Ini formula lah, memang memang, ini yang paling saya sukalah. Dan yang lagi best, perasan tak dalam Microsoft Edge, Faiz perasan tak dalam Microsoft Edge, ada satu apa nama, satu feature dalam tu yang nama dia Math Solver. Math Solver. So sebenarnya bila saya buat skema jawapan guna equation kat sini, Math Solver dalam Microsoft Edge. Microsoft Edge. Sebab OneNote kita boleh open daripada browser. Browser tu adalah Microsoft Edge. Jadi, contohnya saya nak buat skema jawapan. Saya tak payah tekan kalkulator, saya suruh dia terus calculate. That's why saya suka pakai OneNote ni. OneNote ni kita buat contoh kita buatlah contoh kat sini kan. Katalah nak buat kat sini contoh kan, nak buat x square kan. Lepas tu tambah 3 3x square contohlah kan. Dia bukan simple macam ni. Dia kan integration panjang-panjang pun dia by one click dia terus solve. Tu yang best tu. Dia boleh terus solve. So jadi macam bila dah tahu OneNote ni ada that capability memang syok lah. Okey contoh ni kan. Okey kita buatlah lepas ni memang senang lagi cepat daripada kita buat daripada Word. Lepas tu OneNote ni kan kita boleh open daripada Edge. Bila kita open daripada Edge, kita boleh selesaikan yang ni by one click. By one click. So cara dia kan pergi dekat Microsoft homepage. Microsoft homepage. Microsoft homepage. Ini pengenalan lah, kalau laju ke apa kan boleh bagi tahu atau kalau perlu ulangan ke apa kan boleh bagi tahu. Ini nak tunjuk macam mana saya nak open OneNote yang ada formula tadi tu daripada Edge supaya saya boleh selesaikan. Nak buka daripada sini open ni file location. Kejap. Ini dia buka yang mana? Okey. So ini kita klik tadi dekat dalam homepage ni. Kita klik dan dia buka daripada Microsoft Edge. So bila dia buka daripada Microsoft Edge, mana tah? So ini yang apps tadi. Kat mana dia buka tu? Okey sini. Dia pergi sini. Sebenarnya nak buka daripada kejap, kita buka daripada sini pun boleh. OneNote OneNote login pun boleh juga. Sign in OneNote. Kenapa dia HRD tu Sebenarnya tujuannya nak buka daripada ni browser staff.uitm.edu.my. Sekejap. Actually nak buka yang ni daripada browser. Okey. Ni dah buka daripada browser kan. Okey, yang tadi yang ada equation tu. So ini salah satu sebab kenapa saya suka OneNote for Windows 10 ni. Sebenarnya dia asalkan buka daripada browser dia boleh solve lah. So ini adalah OneNote for Windows 10 yang saya open daripada Microsoft Edge. Okey, Microsoft Edge ni sama macam Google tapi dia lagi powerful. Selain daripada dia boleh annotate kan Faiz kan? Boleh annotate PDF kita tu, dia ada satu feature under more tool yang nama dia Math Solver. So Math Solver ni
Okey, kita boleh solvekan any mathematical equation. Bukan yang simple macam ni saja, tapi yang macam kalau saya punya kan integration. Integration apa semua kan, dia boleh solvekan. Nanti kena check lah. Oh ni yang ni dia differentiate ni, dia differentiate. Okey, tak apa. Nanti kita tengok baliklah, yang tu. Okey, kita balik pada sini tadi, kat sini. Tadi tu equation kan. Lepas tu ada math. Yang ni memang best lah kalau anak-anak kita ataupun student tahu memang cikgu maths seronok lah ni kan. Sebab apa, dia boleh solve, dia boleh plot graph, dia boleh bagi step-step prosedur dalam matematik tu dia boleh bagi kat sini. Okey, kita tulis je lah apa-apa equation yang kita nak tu. Yang ni kalau mana yang pakai touchscreen lah, yang mana yang pakai touchscreen boleh buat lah. Okey, yang mana dia tak pakai touchscreen dan ada pen memang dia boleh buat yang ni. Okey. Ah. Okey, yang ni 5 tambah 10. Okey, 5 tambah 10, ah, dia boleh pilih lah nak solve apa semua kan. So nantilah nanti tunjuk dia boleh ada maths punya ni. Lepas tu masih lagi dekat insert tadi kan. Okey. Okey, yang ni okey maths, lepas tu stiker ni tak ada apalah, suka-suka je nak letak stiker kan. Ah, yang ni, lepas tu dia ada researcher ni tau, perasan tak researcher ni dia ada. Boleh search journal-journal juga. Pernah masuk tak? Hujung sekali OneNote ni hujung under insert, pergi dekat researcher, kita type je kita punya macam boleh search, kata nak type pasal, torsional building system. Heeh. Okey, nampak tak? Dia bagi journal-journal. Dia bagi journal tau. Ni journal tahun 2000, dia bagilah journal-journal tu dia bagi. So kalau pilih satu, dia bagi kat sini. Add this source as a citation, bawah tu. Ah. Dia bagi siap kat sini. Lepas tu copy je pergi letak dekat kalau dah malas kan nak buat, malas nak buat guna apa nama tu yang biasa kita pakai apa, Mendeley, kan. Sini pun dia ada. Tapi bukan format dia kot, format berlain sikitlah kan. Tapi adalah macam maksudnya list of citation tu boleh boleh dapat daripada sinilah. Okey. Lepas tu, yang ni yang satu lagi adalah form yang, dia juga dah embed dalam ni. Ni form lah. So, bila klik form ni dia linkkan kepada Microsoft Form. Microsoft Form yang ni kalau kita pakai dalam kelas notebook, baguslah sebab student boleh terus jawab dalam OneNote. Dalam OneNote. Okey, itu under insert. Under insert. Lepas tu dia ada draw feature sebelah insert. Okey, draw feature ni kalau yang ni, sama tak kalau dalam iPad? Draw, sama kan? Ah, so sebab iPad punya memang OneNote for Windows 10. Okey, yang saya pakai ni daripada Surface. So, ini biasalah pen-pen dia ni. Okey, lepas tu ada shape, ada ink to shape, ink to text. Ink to text ni, tulislah dia akan convert jadi teks, ruler dan juga maths. So, banyak pakai maths kat sini bukan kat tadi ruler, ni ada ruler. So, kalau macam contoh siapa-siapa yang dah beli Surface, pakai Surface ramai agak ni yang dekat fakulti yang pakai Surface kan. Okey, so bolehlah draw pakai ruler je lah. iPad dah ada ruler ke? Dah ada ke? Sebab dia kadang-kadang mula-mula tak ada, lepas tu dia upgrade kan. Ah, so yang ni dia ada ruler lah.
Okey, dia ada ruler. Lepas tu, cikgu tu lah, cikgu matematik banyak pakai. Memang banyak pakai untuk macam especially draw graph apa semua kan, sebab boleh insert kertas graph, image yang kertas graph tu kan, boleh insert, pergi cari kertas graph. Okay, contohnya kan tadi katalah nak buat, tak tahulah kalau macam kita punya subjek ada yang perlu draw graph kan, nak mengajar student kan. Kita pergi cari dekat insert tu, contoh, picture, carilah graph paper, kan. Carilah graph, itulah macam, graph paper, graph paper kan. Okay, so search graph paper. Oh, dia lain sikit kot untuk iPad kan. Okey, contoh, pilihlah kalau tak nak cari kat sini, cari je lah dekat, mana-mana dulu, lepas tu add file kan, pun boleh juga. Lepas tu, yang ni kita kalau rasa kecil nak besarkan ataupun yang ni kita boleh zoom, kan, boleh zoom. Dah dapat graph paper kan. Lepas tu image yang kita masukkan, kalau kita tak nak dia gerak sana sini, kita boleh lock. Kita boleh lock dia. Kita dah lock, so tak boleh gerak lagi lah. Dah tak boleh gerak kan. Tadi sebelum kita lock, dia masih boleh gerak. So now dah tak boleh gerak. Ni dah boleh gerak balik. Boleh lock. So kalau nak buat graph contohlah, kalau subjek kita tu ada nak kena plot apa semua kan. So kita boleh guna this, ni lah, cari kertas graph lepas tu lock kan. Okey, so bolehlah buat graph guna pergi balik dekat draw tadi, lepas tu pergi dekat, ruler, lepas tu boleh buat, ambil ruler tadi tu, tutup ni, ruler, mana pergi ruler? So bolehlah buat graph apa semua kan. So memang, dan yang bestnya bila kita buat dalam ni, kita memang tersusun lah kan, tersusun je kita punya, tapi kena pandailah susun section, folder semua tu kan. Dan sekarang ni bila kita masuk kelas, kalau kita perasan, sebahagian besar student kita pakai tablet ataupun iPad, betul tak? Kan? Betul tak? Kan? So ramai yang pakai tablet, ramai yang dah tak pakai kertas macam dulu kan. Memang sebahagian lah, sebahagian. So bila macam kita, kalau kita pakai OneNote ni, dia boleh buat dekat dia punya OneNote. Kita boleh assign dia, kita boleh assign kertas graph apa semua, kita boleh assign. Lepas tu dia buat dekat dia punya OneNote. Yang mana tak ada tu kena manual lah kan. So tu saya kata dia sesuai untuk formative assessment. Okey, lepas tu, ni ruler, lepas tu maths, maths yang tadi tu lah juga. Lepas tu kita ada view. Okey, under view ni kita go through dulu apa feature-features yang ada dekat sini. Kejap nak tutup ruler ni. Ruler ni pada draw. Okey. So, kita tengok pula dekat, view So dekat view, memang Microsoft memang duk tengah promote immersive reader ni. Kita mungkin tak pakai, tapi memang immersive reader ni dalam Teams pun ada. Immersive reader. Itulah macam tak pernah, lock tadi Okey, kejap kita patah balik. Okey, ulang balik sekali lagi Okey, kita nak insert graph paper. Kita pergi dekat insert. Okey, insert, picture, online. Okey, lepas tu kita type lah apa kita nak kan, katalah graph paper. Lepas tu pilih mana-mana. Okey, kalau rasa besar ni okey, ataupun kalau tak okey nak tarik dah pergi besar lagi pun boleh, tapi dia akan jadi petak tu besar lah kot kan. Okey, kalau dah okey kita boleh zoom je lah kan, zoom kan. Okey, macam mana nak lock? Okay, dia macam ni lah, dia tak lock, dia boleh gerak. Kan. Cara nak lock, klik kanan, set picture as background. Set picture as background. Sebab bila kita jadi bila kita dah lock, katalah kita nak paste gambar lain atas ni, kita kena lock yang pertama ni. Sebab kalau tidak kita tak boleh paste dua image. So yang image pertama katalah ni calculation sheet kan. Lepas tu kita nak masukkan diagram.
So diagram tu nak kena duduk dalam calculation sheet. Jadi kena lock lah yang pertama tu. Kan macam, yang ni mungkin kertas kerah, mungkin kita buat calculation sheet, design semua. Jadi sebenarnya kita memang work together dengan Canva lah kan sebenarnya. Kita buat apa template kita nak turun kat Canva. Lepas tu kita akan insert dalam ni, calculation sheet semua kan. Lepas tu kita lockkan supaya kita boleh masukkan image. Boleh. Lock balik, klik balik kanan dan set picture as background tu terklik sekali lagi so dia jadi yang asal balik. So kalau contohkan yang ni, katalah yang ni, calculation sheet. Lepas tu kita lockkan dulu untuk kita masukkan diagram dalam ni. So kita masukkan picture kedua. Pilih online ni. Lepas tu katalah masuklah kita nak cari apa tadi tu, beam, determinate beam, cantilever beam. Cantilever beam, structure analysis. Nak bagi dia detect kan, analysis. Kita tekan pula. Okey, so pilihlah mana-mana yang kita nak. Okey, so yang ni, contohlah kan, yang ni, dia bolehlah bertindih dekat atas tu sebab yang pertama tu dah jadi. Ni so dah boleh masuk dalam ni lah. Okey. So kalau tidak, dia tak boleh masuk lah sebab 2 image dia tak boleh tindih. Okey. Itu yang pasal nak lock tadi tu lah. Okey, lepas tu kita pergi dekat view. So lock lagi. Oh, tak pernah buat macam tak boleh je. Kalau nak kan, kalau nak boleh buat ada satu cara. Pergi dekat ni, dekat remove background. Remove background. Kalau Su, biasa sama ada pakai remove background atau pakai Canva. Kalau dia macam memang just image macam ni kan. Let's say kita save as image. Lepas tu pergi dekat jap. Okey sini. Remove background. Remove background. Lepas tu pilih ni. Upload image. Dekat desktop tadi. Download dan pergi balik dekat OneNote ni tadi. Kita insert dari file lah. Kita tengok berjaya ke tak. Dekat download. Berjayalah. So dah duduk macam tu. So ni tadi kan. Kita crop siap-siap lah gambar je kan. Crop siap-siap gambar je. So hilanglah background tu. Yang tu biasa buat dekat Canva. Canva kan boleh terus remove kan. So kadang-kadang kita buat siap-siap kat Canva, kita baru masuk kat sini. Ikutlah macam mana yang selesa kan. Tapi ini salah satu cara lah. Okey. Lepas tu dekat view Dekat view. Okey, dekat view. Hands on pun tak boleh habis hari ni banyak. Kita cakap mana sempat je nanti kita sambung kan. Okey, yang ni kita lebih kepada macam nak tengok apa yang dia boleh buat dulu dah kan. Kita belum demo lagi satu persatu section, subsection semua tu. Belum lagi. Okey, dekat view ni sebenarnya kalau kita tak nak insert calculation sheet macam ni, kita nak semua sekali berubah, kita boleh ambil rule lines tu. Kan? Kita boleh ambil dekat dalam view, dia ada rule line. Pilihlah nak buat garisan. Tapi dia the whole lah, dia apply to the whole kan. Rule line. Lepas tu kalau nak buat dia petak pun adalah.
Okey, tapi kalau kita nak buat memang saiz A4, kita buat dululah saiz A4 baru kita masukkan. So dia jadi macam memang ngam-ngam saiz A4 lah. Kat ni macam dia overall lah. Dia overall ni rule line. Okey. Okey, so ni dia dekat view tadi, view. Rule line. Ada tak? Ah, dekat tablet pun ada. Rule line. Okey, lepas tu di deleted note, translate. Translate ni dia, ini macam jarang gunalah, tapi macam tengok video-video yang diorang pergi kat China, lepas tu orang-orang Cina kan kelas lecture semua bahasa Cina, lepas tu yang lecture tu bagi bahasa lain, tu kita tak buatlah sampai ke tahap tu kan. Tapi memang powerful lah translator ni dan tak berapa clear lagi kenapa dia ada dalam OneNote ni kan. Sebab kita tak pernah pakai kan. Lepas tu check accessibility, replay, uh, apa yang kita buat dalam OneNote ni selain daripada kita, record audio, kita juga boleh replay apa yang kita buat dalam ni. Contoh kita tulis kita tulis kan, kita tulis dia akan record, okey nombor 1 kita buat apa, nombor 2 kita buat apa, kita boleh replay balik. Lepas tu dia juga ada live caption. Okey, live caption. Lepas tu, class notebook. Yang ni kalau kita sekadar create sebagai personal OneNote, class notebook ni tak berfungsi lah. Pada kelas notebook ni, apa kita boleh buat? Yang pertama, kita boleh distribute page ataupun file yang kita buat kepada pelajar. Distribute page. So contohnya kan kita nak bagi, tadilah kita buat satu soalan dalam OneNote dan kita nak bagi pada pelajar dan pelajar buat kat situ. So kita distribute page tu kepada setiap folder pelajar. Okey, boleh distribute page, boleh distribute new section, copy to content library, boleh review student work. Siapa pernah pakai review student work ni? Tapi dia tak function sebab dia bukan kelas notebook, dia masih lagi personal, notebook. Tapi kalau kita buat dia sebagai kelas notebook, kita boleh review student work. Contoh, uh, so dekat sini kan, daripada OneNote, ya. Kelas notebook, Teams, daripada Teams. Bila kita dah link kan dia, sama, dia appear. Dia appear kalau kita dah link kan. Personal tak boleh. Tapi personal kita boleh, contoh bila kita buka new Teams, lepas tu, kita nak, generate for first time, kita boleh je pilih personal, kita boleh pilih macam existing OneNote boleh, masukkan dalam Teams tu. Tapi yang ada ramai-ramai student tu, yang tu memang kena generate daripada Teams lah. Personal OneNote boleh masuk dalam Team. Kita boleh add mana-mana, notebook kita ni, section kita, page kita dalam kita punya Teams. Okey, so dekat sini ada banyak lagi features kat sini yang dia hanya aktif bila dia jadi kelas notebook. Dan dia macam ni lah, kejap. Okey, yang ni personal notebook tadi kan, sebab dia personal notebook jadi, tak adalah yang, student punya section semua tu kan. Okey, yang kelas notebook atas ni, feature atas ni dia hanya aktif bila dia jadi, kelas notebook. Contohnya okey ni, saya punya, kelas notebook. Saya punya kelas notebook yang mana, kelas notebook ni dia dah aktif lah, dah aktif. Okey, yang mana dia ada satu features yang saya memang suka pakai, untuk formative assessment, kita boleh review student work. Dekat iPad boleh tak yang ni? Pada kelas notebook. Kelas notebook ada satu, uh, kl review student work, ada tak? Review student work. Okey, dalam iPad pun ada, dalam review student work ni, so macam saya dah assign satu, formative assessment pada pelajar, dalam, folder quizzes ni. So bila saya klik, dia akan, senaraikan, semua assessment-assessment yang dah kita bagi pada student, baru bagi satu, so appear satu je lah nanti. Dan ini yang saya amalkan lah daripada PKP dulu sampai sekarang lah.
kalau kita assign daripada Microsoft Team. Kalau kita tak assign daripada Microsoft Team, kita kena open satu-satu, kena buka satu student, masuk folder quiz, klik assessment, baru dia appear. Lepas tu klik satu student lagi. Kan ni cara biasalah kalau kita tak link kan. Link tu daripada Teams. Kalau nak semak assessment pelajar ni, pergi Muhaimin pula, klik quiz, klik assessment apa kita nak, tengok dia dah upload. Lepas tu masuk pula Abdul Rahman, masuk kuis. Ni cara biasalah kalau kita tak link kan. Pergi dekat assessment. Okey, belum upload. Kita linkkan melalui team assignment. Assign tu linkkan melalui yang tu sesi lain kita akan discuss detail lah kan. Tapi linkkan tu daripada Teams assignment. Kalau tak kita kena klik satu, buka satu, klik satu, buka satu, tapi ni lambat pula. Okey, quizzes ni klik. Dia akan paparkan semua nama pelajar kat tepi ni, klik nama pelajar dan dia terus open assessment tu. Tapi ikut pada line jugalah. Dia memang take some time sikit. Terus. Macam ni. Macam ni. Nampak tak? Dia dah terus appear nama. Okey. Katalah. Rasanya kalau dia dah itulah macam sebelum ni perasan macam log. Dia dah buat dan dia dah tekan hand in dekat Teams. Dia dah submit. Tapi kita tak sure lah macam ada juga klik yang tak appear kan. Ni ada. Ni dah masuk. Maksudnya student dah masuk kat sini. Kita klik nama dia. Jadi kita tak payahlah macam kita dah skip banyak step. Kan. Kita kena klik one by one, masuk folder, masuk assessment kan. Kita pilih nama pelajar je. Dan bila kita tanda kat sini, student akan nampak kalau dia open, dia pun nampak benda ni. Nampak kita buat tu, kita tanda komen semua kan. Dia nampak. So memang bagus untuk formative assessment. Takkan kita nak suruh student buat latihan hantar bawah pintu lagi kan. So kita guna kaedah ni lah untuk at least kita banyakkan, minta advice student banyakkan latihan kan. Yang mana? You future. So yang ni memang boleh klik nama, dia buka. Nampak tak? Yang ni yang pakai tablet lah, dia buat terus kat sini kan. Yang ni macam exercise ringkas je lah dengan student semalam. Yang ni mana dah upload. Yang ni pun student pakai tablet ni. Yang pakai tablet. Yang ni yang belum upload lah. Yang belum upload. Mungkin lebih kurang sama je kot yang iPad punya kan. So sebab tu saya masih pakai sampai sekarang Microsoft Teams. Memang saya akan create setiap semester dan linkkan terus dengan OneNote supaya kita boleh pakai features ni. Okey, yang ni masih lagi macam open untuk submission, that's why ada yang belum submit lagi. Ada yang dah submit, ada yang belum submit. Okey, kita linkkan melalui Microsoft Team assignment. Nanti detail kita buat siri-siri yang lain. Okey, so bukan hanya macam yang ni latihan. Sebenarnya katalah macam kita gunakan content library. Content library yang kita pakai dekat sini, content library katalah ada satu nota yang kita masuk kelas, kita bincang contoh-contoh dengan student kan. Contoh-contoh dengan student. Lepas tu dia pun pakai tablet, dia pun nak highlight-highlight apa semua sendiri kan. So kita boleh send pada dia. Katalah okey, yang ni kita ada buat catatan kat sini kan. Adalah buat catatan sikit kat sini kan. Buat catatan sikit kat sini. So catatan tu kita nak send pada student kan. Masuk dia punya folder, kita pun boleh distribute. So kita pergi dekat kelas notebook, distribute page. Boleh distribute to all ataupun pilih siapa-siapa yang nak sajalah. Kan. Kalau distribute page ni, kita klik distribute. Okey, dia akan tanya kita nak masuk folder mana dekat student. Handout, homework. Maksudnya sekarang ni nota ni berada dalam content library yang mana pelajar hanya boleh view, tak boleh edit apa-apa. Ada dalam content library. So kita nak masukkan ke dalam folder student supaya bila masuk ke dalam dia punya, dia boleh edit, dia boleh highlight, dia boleh buat catatan semua kan. Jadi kita boleh pindahkan yang ni, bukan pindahkan yang ni, kita akan masukkan yang ni juga salinan dia tu ke dalam student punya folder. Masuklah katalah kelas note. Lepas tu bila kita distribute,
kita distribute kepada semua pelajar. So setiap orang pelajar nanti akan dapat example 1.1 ni. Akan dapat. Dia sedang distribute. Okey, dan kalau sebenarnya boleh delete balik juga lepas tu. Kalau katalah macam silap send kan nak tarik balik, kita boleh delete all balik. Sebab student ramai, 100 lebih, so dia take some time lah. So nanti kita akan boleh tengok lepas ni, dia akan masuk dekat setiap folder student. Sebenarnya nampak benefit OneNote ni uh, sebagai kelas notebook tu. Personal pun macam masih lagi macam duk mencari identiti kat nak susun elok folder kan yang nak cara nak maksudnya management kepada kita punya OneNote personal. Yang tu kita mungkin akan buat sesi lain sebab nanti nak tunjuk lah macam mana kita create section, kita create subsection, kita create page, kita create subpage. Yang tu sesi yang khas untuk yang tu saja. Yang ni hari ni masih lagi overview apa yang kita boleh guna bila kita ada ID365, kita boleh guna OneNote. OneNote ni untuk especially untuk kita dengan student kita lah kan. So nanti dah distribute ni, nanti kita boleh tengoklah masuk ke student punya ni dalam kelas note tu. Dia belum habis lagi, dia akan masuk. Bila masuk dalam ni, dia senang lah, dia nak catat sendiri ke apa ke, nak contain apa semua dia boleh buat. Kalau tadi yang soalan yang kita assign tu buat dalam teacher only section. Dalam ni, tadi yang soalan yang saya assign tu, dia ada dalam teacher only section mana tah? Ni modul, bukan. Kita boleh assign pada sini lah. Okey, ni dah habis kan? Okey, so pergi dekat student punya class note. Nanti kita akan tengok dia appear. Dia generate take some time. Nanti after refresh dia dah patutnya dah masuk lah. Mungkin nanti bila kita tengok sesi sharing session barang rakan-rakan nanti mungkin kita akan rasa macam lagi best kot. Lama pula dia ambil masa. Ke tadi betul ke masuk dekat class note ke handout? Rasa macam class note. Patutnya dah masuk tadi, mungkin dia akan take some time. Nanti bila kita check balik dia akan masuklah dekat setiap student. Macam itulah. Okey. So dan hampir pukul 11. Ada apa-apa soalan tak? Tak sempat lagi nak tunjukkan how to manage kita punya personal OneNote. Nanti kita boleh buat sesi lah untuk create macam mana nak create personal OneNote. Apa folder-folder kita nak buat, nak letak kat sini. Macam textbook, contoh saya letak textbook kan. Saya letak by contoh kan textbook 20224. Macam textbook. Boleh letak by chapter. Okey, letak by chapter. So kalau kita ada e-book, kita semua ada e-book sekarang kan. So bila kita masukkan dalam OneNote, kita boleh pisahkan ikut chapter dan bila kita nak masuk tu kita klik chapter je, tak payah nak scroll ke bawah lagi kan. Dah tunggu, kenapa tak masuk? Oh. Itu yang ni macam kalau nanti kita akan tengoklah, kita akan hands on benda ni pada siri-siri selanjutnya lepas ni lah. Okey. Pecahkan ikut chapter. Jadi kalau hari ni topik 10. So klik saja topik 10. So tak adalah macam buku kan 400 pages, page 300 nak scroll kan. Yang ni kita pecahkanlah. So cara pecahkan apa semua tu kita akan buatlah demo-demo dalam siri-siri selepas ni lah. Microsoft apa dia? Tak, Microsoft Edge. Guna Microsoft Edge. Memang memang try pakai betul-betul lah 365 tu kan. Microsoft Edge. Sebenarnya kan boleh daripada Microsoft Edge tu boleh terus masuk sini. Tapi nak susun cantik kita just pecahkan dulu. Lepas tu insert print out satu-satu lah. Edge pun boleh. So macam yang ni adalah apa yang saya buat pada saya punya kelas notebook semester lepas lah. Sebenarnya saya pernah buat satu contoh hari tu dalam satu taklimat dulu hari dengan pelajar baru. Pelajar boleh kan kita nak tengok course file pelajar kan.
pelan pengajian dia tu, dia boleh susun je, semester 1 sampai 8, pada setiap tu dia ada anak-anak dia kan, anak dia tu ada kursus-kursus dia lah kan. So dia boleh sedarakan katalah 6 kursus semester 1. Sedarakan 6 kursus sebagai section kat sini, section. Dalam tu nanti akan ada pecahan nota, ada pecahan latihan, ada pecahan. So dia boleh simpan semua evidence-evidence tu dalam sepanjang pengajian dia. Tapi mungkin peringkat awal ni kita kena guide lah kan. Tak ingat demo tu dekat dekat, notebook mana satu, ada satu demo yang memang try buat benda tu. Cuma tak ingat apa nama, sebab itu pun untuk try-try buat je kan. Dalam pengajian ke? Tak ingat. Nanti, nanti saya siapa-siapa yang pakai laptop, laptop biasalah, laptop apa-apa pun kan yang pakai Windows base tu, nak dapatkan OneNote for Windows 10 tu, kena pakai link. Nanti saya share link tu. Nanti saya share link tu. Dia tak hilang, tak hilang. Boleh guna, boleh, dia akan ada dua-dua. Sebenarnya, ah, mhm. Bukan yang white page, yang mana? Yang dekat bukan bukan bukan. Dia tak heeh. Nanti kita check tengoklah lepas ni. Kita make sure semua dia link kan. Okey, QR code ni, boleh pakai 11.45 kejap lagi boleh ambil gambar dulu. Sebab macam saya cakap tadi, event kita patutnya 10.12 tapi sebab clash kita dah awalkan. Jadi lepas ni kita akan balik kepada 10.12 lah. So 11.45 baru boleh mula send, baru boleh mula send. Ah, Ican, satu lagi survey tu minta letakkan dalam Teams chat jap yang Hafiz bagi tadi tu link tu, tak sempat nak letak dalam slide. Hmm. Heeh. So kejap lagi QR code ni kita send balik dekat dalam Teams chat lah. Dah bagi link lah, link yang survey lagi satu tu. Dah letak kat chat boleh isi link survey dekat chat Kal link survey dekat chat. Okey, link kehadiran ni 11.45 baru boleh pakai. 11.45. Kalau rakan-rakan semua ada macam nak cadang apa yang kita nak bincang pada setiap siri tu boleh cadang. So kita boleh buat macam fokus sikitlah kan. Mungkin kali ni cara nak sediakan skema jawapan guna OneNote contohnya kan. So bila buat skema jawapan tu dia bukan hanya OneNote, dia ada benda lain yang kita pakai. Saya pakai daripada Canva pakai daripada sini. So kita merge semua sekali baru baru boleh jadi benda tu lah. So kalau ada request tu boleh nanti bagi tahu je kat kami, tim saya Ichan, Hafiz, Syauqi. So boleh bagi tahu apa yang kita nak discuss, nanti kita akan tengoklah. Tapi memang sebenarnya apa yang kita buat ni adalah cadangan daripada uh, Hafiz Hafiz yang mana dia sendiri banyak gunakan OneNote ni untuk FYP monitoring. Dan memang berkesanlah, memang berkesan. Dan yang tu saya sendiri pun nak belajar daripada dia lah. So insya-Allah nanti kita akan sambung siri ini pada siri selanjutnya. Tunggu inilah nanti email makluman daripada kami di WhatsApp dan juga di email lah. Cadangannya 2 minggu sekali tapi yang masa minggu raya tu kita break lama sikitlah. Okey, dan sesi kita untuk yang 5 siri pertama ni kita punya siri akan berakhir 31 Mei ke Chan? Ke 31 Jun?
31 Mei kot tak silap. Okey, dan kalau ada keperluan, ada banyak lagi rakan-rakan yang mungkin dah familiar dan pakai nak buat sharing session, memang kami mengalu-alukanlah, mengalu-alukan. Okey, so setakat itu dulu sesi kita pada kali ini. So mohon maaf tadi ada kesilapan teknikal apa semua kan, mohon maaf. Okey. Ah, InsyaAllah nanti kita jumpa lagi, mungkin boleh wawarkan pada rakan-rakan yang lain, lepas ni, kita akan tadi lebih kepada briefing dengan, tunjuk overall apa yang macam, kita boleh buat lah kan, sebenarnya banyak lagi, tapi lepas kita akan try belajar macam mana management kepada personal OneNote lah, macam mana nak create section, subsection, page, subpage, untuk kita try, apply dalam kita punya, ni lah, filing-filing kita lah kan. Okey, so ribuan terima kasih saya ucapkan. Terima kasih pada komiti juga yang membantu menjayakan program pagi ini. So terima kasih. Okey, saya serahkan kepada Ishan balik. Okey. Okay, terima kasih Kak Su atas perkongsian yang diberikan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah dalam siri-siri bengkel OneNote yang seterusnya. InsyaAllah akan diadakan setiap 2 minggu. Dengan itu saya... Ishan kejap. Ni, ambil gambar bukti. Oh, gambar. Nak kena submit. Minta on sekejap, kita nak kena ambil evidence. Sini. Gitu. On kejap kamera. Lagi. Ambil gambar. Sekejap. Nanti walaupun Hilang kepala ni. Ramai lagi tu. Kita snap ini dulu Kat Sulah yang snap kan? Kat snap. Setiap Fiza nanti join ke tu? 1, 2, 3. Okey, jap. 17 orang ni. Tapi on 6 kamera je. Nampak sangat tak buka. Sampai meeting aku tu. Dah ke? Kesu belum? Dah. Oh, Dah lama dah. Kalau ada yang nak gambar. Kalau ada yang on lagi, tak ada on, okeylah, at least ada gambar satu. Thank you semua. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. InsyaAllah. Dah tu untuk di poster. Sat. Dah, okey. Yalah salah. Dah okey ke semua? Okey, kita akhiri majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih.